Betul. Okey, ini dia kita punya. Sebelum kita pergi ke analisa pasaran, jom kita tengok dulu Forex Factory. So, Forex Factory penting kerana kat sini kita kena cerita sikit lah pasal keadaan market pada malam ni, bacaan economic calendar. Kerana ramai yang kita trader network kita ni ramai yang suka scalping. Jadi tiba-tiba kalau dia tengah entry tu tiba-tiba floating. Pasal apa floating? Tengok tengok dekat Forex Battery, rupanya ada news. Dan news tu dia Betul. melawan currency. Patutlah dia floating. So, ini penting lah. Penting untuk tuan-tuan untuk cuba fahami kenapa kena tengok Forex Battery dulu sebelum kita trade. Jadi, kita secara ringkasnya kita cerita lah. Kita tak baca news sampai habis. Hmm. Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah di Forex Battery ni. Jadi di scanner pada malam ni, di major pair dan juga DJ, tuan-tuan boleh tengok di sini ada pergerakan bearish atau bullish lah. So sepanjang hari ini kita dapat lihat USD lemah. Sepanjang hari ini kita dapat USD lemah dan juga antara pair yang lemah daripada USD adalah JPY. So kenapa saya kata macam tu? First kita tengok Euro USD. Pergerakan hari ini saja naik bullish sebanyak 0.42% banding dengan pada minggu lepas bearish. Jadi minggu ni jadi bullish pula. Ini pelik. Ini kan pelik. Ini memang apa kata pergerakan market macam ni. Sebenarnya untuk GU pergerakannya masih lagi orang kata bullish dengan kenaikan 0.32%. Tapi kita sudah lihat price sudah mula dia reject balik untuk patah balik USD strong. Tapi untuk UJ pula kita dapat lihat walaupun USD lemah USD lemah pada currency Euro USD dan juga GBP USD maksudnya bullish. Untuk UJ dia jadi bullish juga tapi kenaikan dia adalah 0.03%, maksudnya market sideways. Ini menunjukkan USD JPY, USD dan JPY sama-sama lemah. So kalau sama-sama lemah dia akan jadi sideways kat sini. So now untuk U-Shave kita dapat lihat market memang bearish, negatif 0.500.49%. Jadi market bearish untuk USD pada malam ni. Banding dengan JPY, maksudnya JPY walaupun dia kita dapat lihat ni JPY memang lemah lah pada CSF. Dan juga USD CAD memang pada minggu ni CAD kita tengok dia banyak bullish, memang banyak ada news yang support CAD punya currency ya. Seperti bank rate telah dinaikkan pada hari Rabu lepas, hari semalam. Jadi kita kena tengok balik ya. Kita akan tengok bacaan kita. Betul ke tak tadi? Dan pada hari ini saja pergerakan dia adalah negatif 0.1. Maksudnya dia sideways. Tapi pada waktu London dan juga waktu New York ni kita dapat lihat dia punya pergerakan dia bearish. So ada kemungkinan untuk malam ni dia buat bearish. Seterusnya untuk pair kembar iaitu AUD USD juga Kiwi dollar dan ZD USD. Masing-masing mencatatkan pergerakan yang lebih kurang copy paste lah. So kita dapat lihat sini USD dan ZD dia naik secara bearish dan tidak dia mungkin nak buat sedikit retracement di kawasan yang dia sudah break sebelum ni. Dan kenaikan hari ini saja untuk USD adalah 0.66% dan juga ZD USD 0.69%. Lebih kurang saja kekuatan dia pada malam ni. Jadi kita boleh kata malam ni ZD yang strong, AZ dan AUD yang paling strong pada malam ni. Seterusnya pair GJ kita dapat lihat kenaikan sebanyak 0.4%, tapi waktu London dan waktu New York ni kita dapat lihat pair ni adalah sideways. Ini menunjukkan mungkin tidak ada interest untuk on trade pada JPY pada malam ni lah. Okey, kita baca news pada hari semalam 1 Jun. Ada big impact news untuk AUD. GDP-nya yang keluar adalah positif, lebih baik pada forecast 0.6%. Manakala lebih teruk lah pada bulan lepas. Jadi tidak bagi orang kata walaupun itu positif untuk UD tapi dia tidaklah buruk yang disangka. Still lah orang kata bullish dia tak kuat sangat lah. Dengan nombor yang beza 0.2% saja. Malam semalam ada announcement daripada Bank Kanada tentang overnight rate. Dia naikkan sebanyak 0.5%. So memang news ni dia beri impact pada Canadian dollar. Siapa yang minat trade memang dia kena faham lah kenapa overnight rate ni penting kalau ada kenaikan macam ni. So kalau kenaikan dia akan bank tengah hawkish, tengah bersedia untuk menaikkan dia punya interest. Lepas interest naik, dia punya segala orang yang
trade pakai Canadian dollar ni, dia akan terkena lah impact kenaikan rate ni. Sebenarnya untuk semalam ada USD punya big impact news, iaitu ISM Manufacturing PMI. Bacaan yang kita dapat adalah 56.1 berbanding dengan fokus 54.4. Jadi dengan berita yang kurang mata lebih adalah dekat 1.7 macam tu. Jadi ini menunjukkan satu orang kata benda yang bullish untuk USD pada malam semalam. Jadi banyak yang pair kita dapat lihat untuk untuk USD, dia bergerak secara marbutu ataupun dia memang jadi bullish tu USD pada malam tadi, dan hari ini dia buat sedikit bearish lah. Dan pada impact news lain berada ISM Manufacturing adalah job opening, yang mana juga bullish. So dua bullish untuk USD. Jadi USD memang strong pada malam semalam. Jadi tanya kepada siapa yang buy pada USD malam semalam dan close. Dan insyaAllah hari ni kita akan tengok apa yang berita yang ada. Dan hari ini hari Khamis, ada news untuk cuti. Ada berita, bukan ada berita, ada announcement lah yang bahawa bank GBP cuti. Lepas tu kita akan lihat PGJ dia agak sideways. Dan juga GU pun dia sideways, dia tak banyak gerak lah. Dan juga Euro Italian Bank Holiday. Tapi yang risau, dan sebab Euro ni dia bukan satu negara aja, banyak negara dalam tu. So dalam banyak negara, satu negara saja yang cuti, jadi impact tak kuat sangat. Untuk peminat minyak, malam ni ada OPEC MC meeting. Jadi hati-hati pada peminat minyak, mungkin ada impact minyak yang kita dapat lihat tadi lah. Saya dapat lihat, dapat tengok tadi, minyak jadi bullish sebab lepas ada announcement daripada OPEC tadi. Okay, kita akan cover sekejap lagi dalam kita punya live analisa. 8.30 malam tadi ada ADP Non-Farm Employment Change, yang mana data yang keluar adalah lebih tidak bagus lah, 128K banding dengan forecast 925K. Jadi malam ni disebabkan oleh berita ni lah, kita dapat lihat pelemahan sikit pada USD, dan insyaAllah pelemahan ni adalah, saya anggap dia sebagai pullback sementara untuk dia buat sama menguat semula untuk USD. So esok bank GBP cuti lagi, dan 8.30 malam kita ada NFP. Siapa NFP trader boleh standby untuk trade news biasanya NFP ni dia impact JPY dan juga gold. So dua pair ni tuan-tuan boleh standby, terutama gold lah. Siapa memang orang sangat, saya faham orang minat dengan pergerakan gold lah CFF. Sekali terjebak gold, tak nampak benda lain lah. Habis mata rabun apa kata rabun teruk. Rabun teruk. Rabun mata. Bukan saya kata, CFF kata. Kita pula. Jadi sebab CFF kata ramah mata tadi, saya bagi kat CFF lah untuk tengok currency strength meter. Ya, dia ramah mata tak mana tu. Okey, terima kasih banyak CFL Kena balik. Kena balik, tak apalah. Aduh. Okey, terima kasih banyak CFL. Jadi kita akan tengok currency strength tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa. Banyak tanpa melengah, tanpa membuang sampai mana satu yang nak membuang kan, nak melengah. Tanpa melenguh masa. Tanpa melengungkan masa kita. Alright. Okay. So tuan-tuan, kita boleh lihat dekat sini USD kita berada di tahap yang lemah masa sekarang ni. Lemah. Faham? Jadi Euro USD, kekuatan pihak pada Euro sebanyak positif 0.51%. Kalau tuan-tuan lihat dekat situ, okay, dia cuba nak naik, tapi nak naik sat saja. Tuan-tuan kena hati-hatilah, sebab itu area swap zone tu tuan-tuan. Area swap zone ni momentum turun kuat tau. Momentum turun sangat-sangat kuat. So kena hati-hati. Mungkin dia naik sekejap kot untuk cari bias. Alright. So untuk GU kita ada GBP lagi kuat pada USD sebanyak positif 0.39%. So situ pun tuan-tuan kena hati-hati juga. Sebab apa? Sebab itu adalah resisten yang sangat kuat dekat level 1.2600. USD JPY kita ada negatif 0.06%, iaitu kalau kita tengok JPY dengan USD ni takut lemah. Jadi bila takut lemah, lepas consolidate. Jadi bila tengok keadaan macam ni, okay, keadaan dia untuk dia nak naik pun ada. Memang boleh dia nak naik sebenarnya. Dia nak naik tu boleh sangat. Okay, untuk dia nak retrace pun ada. Okay, so tuan-tuan apa-apa pun kena lihat jugalah.
kena lihat dia punya USD punya kekuatan akan datang hari Isnin kan, tengok macam mana. Dan sekarang dia akan berada dalam keadaan consolidate, dia pun tak tahu nak naik ataupun nak turun. Sampai mana? Sebab tu ada resistance yang sangat besar, yang sangat kuat. So kita ada minyak positif 0.75%, iaitu minyak mengalami, nak kata kuat pun tak lah, dia mengalami kejap dia nak naik, dia ada rejection nak turun, kejap dia ada rejection nak naik ke atas. Okay, so benda ni kena tengok hati-hati jugalah, kena tengok hati-hati. Nampak macam dia nak naik lagi, tapi kena hati-hati juga sebab ada news yang tak apa nak menarik. So kena hati-hati juga dekat minyak ni tuan-tuan. UK kita ada negatif 0.22%, tuan-tuan. USD lemah sikit. USD lemah berbanding CAD. Kalau kita tengok dekat situ pun nampak penurunan continuous pattern masih boleh continue sampai level 1.2500. Kita ada U-share sebanyak negatif 0.1%, iaitu kita tengok nampak lebih kurang keadaan dia pun tak berapa nak seimbang. Lebih kurang consolidate, tuan-tuan, consolidate. Kalau kita lihat dekat situ, penurunan masih boleh berlaku. Masih boleh berlaku sebenarnya. Okay, kemungkinan untuk dia turun tu ada. Kemungkinan untuk dia turun ada. Okay. Tapi nak turun jauh tu tak pastilah. Okay. Turun jauh tu tak pasti. Tapi nak turun tu ada. AUD, USD kita ada positif 0.7%. Itu kita nampak body memang besar gila lah. Body untuk bullish candle ni memang besar gila, dan mungkin dia nampak besar tapi tak mudah nak break area support yang sangat kuat. Ada support yang sangat, body support yang sangat, body resistance yang sangat kuat. Kena hati-hati jugalah. Gold. Kita ada positif 1.23%. Kita nampak gold nak naik. Okay, gold nampak macam naik. Dia ada rejection tu, mungkin dia nak naik untuk test level 1900 ataupun 1950. Dan jadi USD kita ada positif 0.77%. Sebab kita tengok nanti paling kuat AUD dengan NZD paling kuat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, body dia tu terbentuk. Kalau close dengan body, maka next candle body, maka dia boleh naik atas. Yang penting syarat dia kena break resistance di level 100%. Sebab resistance tu sangat-sangat kuat. Macam saya beritahu tadi dekat AUD sama aja. Resistance dia sangat-sangat kuat. Euro GBP kita ada positif 0.05%. Iaitu berada dalam keadaan consolidate. Tapi keadaan kenaikan dia masih ada. Momentum kenaikan masih ada tapi slow. Okay, dia boleh naik lagi tapi naik dalam keadaan slow. GJ positif 0.39%. Okay, kita ada positif 0.39%. Kenaikan dia, momentum kenaikan masih nampak, masih ada tapi melemah. Kena hati-hati. Kita ada Bitcoin positif 0.51%. Okay, so kekuatan Bitcoin pun adalah agak consolidate, tuan-tuan. Sebab ada satu candle dominant sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Kena hati-hati juga dengan Bitcoin. So dekat bawah ni kita ada currency strength. Kekuatan paling kuat AUD, NZD lah. Tak boleh pisahkan lah kedua-dua ni. Okay, jadi NZD tu paling kuat. Euro, GBP, CAD, CHF, JPY dan terpaling corot USD lah. Okay. USD. Boleh sampai? Boleh cepat boleh. Boleh jual. Tapi mana? Malah ni laju tu, oi. Cuba tak kata apa. Tak kata apa lah. Lagi merajuk pula. Tengah lembek. Lembek tak mana? Asia lah. Okay. Sebenarnya saya akan lihat indeks dolar sambungan daripada minggu lepas, pada hari analisa kita pada hari Selasa selepas. So indeks dolar untuk candle daily kita dapat lihat kat sini ada sedang rejection berlaku di kawasan swap zone. So swap zone ni adalah area yang mana dia pernah menjadi support. Saya padam sikit, saya tunjuk. So area ni pernah menjadi support dan dia akan jadi, dia sedang jadi kawasan resistant. Ini yang saya masukkan support. Ini ada satu candle shadow dia touch dan ini rejection kita nampak. Ini memang perkara biasa. Dan adakah ini dia akan buat pergerakan bearish atau pergerakan bullish? Ini yang satu petanda, satu tanda tanya yang kita perlu jawab. Tanda tanya. Jadi pada malam ni pergerakan untuk indeks dolar sebenarnya kita dapat lihat daripada analisa swap zone kita tadi, kita dapat lihat dia sudah break kawasan support. Dan ini kawasan candle yang break, candle strong Marubozu, dan retracement sedang berlaku. So retracement bagi saya adalah logik, dan sekiranya bearish dia nak break betul-betul, dia kena tanda shadow lah, daripada shadow bawah ke shadow atas. Kita nampak Fibo ni, kita buka Fibo, dan rejection biasanya dia akan berlaku di area 50%. Kadang-kadang tak sampai pun 50%. Kalau tuan-tuan tanda kat sini, shadow ke shadow, tuan-tuan dapat lihat rejection berlaku betul-betul di 61.8%.
Iaitu dengan indeks dolar dia pada bacaan 102.724. Kita tengok shadow pada semalam betul-betul dia touch masuk itu pak dia reject. Ini biasalah level-level Fibo memang dia selalunya dia buat rejection. Dan melalui analisa kita kena faham kat sini dia kena buat higher high. Ini kita lihat dia buat higher high dan ini dia buat ini adalah higher low dan kita dapat sini adalah lower low. So apabila dia buat lower low, kita kena standby price untuk buat lower high. Lower high biasanya dia akan jadi macam saya kata tadi di 50%. So area 50% ni dia akan reject. Tapi apa yang berlaku pada hari ini adalah satu retracement sebenarnya untuk indeks dolar dia naik lagi. Kerana ini adalah pada semalam adalah satu candle buy yang terus buy yang sangat kuat yang sudah break beberapa candle. Ya, candle carpet ni sudah patah dan 1 2 3 4 5 jadi candle yang saya kata previous resistance ni sudah patah. Resistance kat situ sudah patah dengan candle bearish malam dan hari ini adalah satu pullback sekejap. Jadi pullback sekejap, jadi siapa yang berminat untuk buy dolar dipersilakan hari ini insya-Allah. Dalam 2-3 hari ni jangkaan saya dia akan naik. Dia akan retest 50% kat situ kita akan dapat lihat dia parking kejap dan lebih besar kalau lebih berat lah nak kata dia turun. Jadi dia akan test 100% di 101.31. Kalau dia mampu break, dia akan test area 161.8. 161.8 ni adalah previous resistance. Kalau tuan-tuan nampak ni, kita yang saya tanda previous resistance dan kat sini kita akan lihat prediction pula apa yang jadi kat situ. Kalau 261.8 pun logik untuk sampai pernah jadi support. Ini adalah kawasan support previously di daily. Jadi kalau dia reject ni menunjukkan price memang dia akan jadi bearish mode yang sangat panjang di time frame daily. Tapi untuk masa terdekat ni saya jangka USD akan jadi bullish, dia akan test sampai 0.5. Jadi pada gold tuan-tuan boleh standby untuk dia buy. Untuk dia akan jadikan sell kejap lah. Kejap kalau gold macam ni lah, saya rasa lah. Kalau pair lain, pair USD di belakang biasanya dia akan jadi sekarang ni pada hari ni nampak dia macam nak jadi bearish, tapi pada pendapat saya dia hanya untuk test balik previous resistance yang sudah break. So kat sini tuan-tuan dapat lihat di time frame H4 kat sini juga ada satu petanda bahawa price sudah ready untuk naik. Kenapa saya kata price sudah ready untuk naik? Macam yang kotak ni kena daily kan. Okey, kat sini tuan-tuan dapat lihat kat sini adalah kawasan resistance yang mana sudah pun di break. So resistance dah break, dia sampai ke previous support zone, dia berlaku rejection dengan candle graphic. Ini standard. Yang penting sekarang ni kita dapat lihat ini trend line yang pertama, trend line sudah patah. Kita dapat lihat okay? Trend line sudah patah dan apabila trend line patah memang kita jangkakan akan berlaku sedikit bullish pullback. At least ke 50% wave ni. Wave ni yang kita tanda di time frame daily jadi sebentar tadi yang ada warna merah dan hijau biru ni. So ini daily time frame punya Fibo. Dan yang saya marking di 103.149 ni adalah kawasan 50% dia. Okay. Jadi pullback ni jangkaan saya dia akan tuan-tuan tengok di time frame H4 ni first reject kuat. Candle kedua dia agak lemah. Dan lagi 20 minit tuan-tuan ada berbaki rejection yang lemah. Jadi price action yang terkini ini menunjukkan USD ready nak kembali bullish. Jadi kepada yang nak buy adalah seeloknya tuan-tuan tunggu satu candle bullish time frame di H4 dia keluar lagi mungkin pukul sekarang ni pukul 11 tabur 4 11 1 2 3 pukul 3 pagi baru dia akan keluar padam. So untuk siapa yang trader dolar boleh tengok, boleh standby pukul 3 pagi lah kalau tak tidur lagi. Tengok kat sini pukul 3 pagi dan insya-Allah dia akan jadi candle bullish. Kalau candle bullish tuan-tuan boleh buy tinggal tidur. Esok kutip USD ya. Okey, time frame H1 breakout. Memang time frame H1 kita dapat lihat berlaku bullish movement. Cuma rejection ni kita tak nampak lagi. Dan dia sudah sampai di kawasan support zone, area yang sepatutnya dia patah balik. Kenapa saya kata kawasan support zone? So previous support dia jadi resistance dan sekarang ni dia sudah sampai pullback sudah jadilah. Saya panjangkan tadi apa yang sudah saya buat pada hari Selasa lepas. Ini previous support di breakout jadi resistance
naik, ini dia buat base, dia naik, dan ini saya tunggu dia buat lagi satu candle bullish kalau saya nak entry buy. Okay, kalau H1. Okay, saya punya analisa untuk indeks dolar macam tu. Jadi saya akan seterusnya sambung dengan gold. Jadi gold bacaan yang kita jangkakan adalah dia jadi bullish, tapi kita jangkakan dia akan turun sampai maksimum 135 hingga 134. Tapi apa yang berlaku, dia turun lebih daripada 134. Okey, ni cara stop loss kita tu. Cara stop loss kita sampai 128, 1828. Lepas tu baru dia pergi naik. Ini disebabkan di time frame H4 kita dapat lihat ada satu trend line yang sudah break. Yang kedua, ada satu kawasan base ataupun dia tidak mampu break. Ini tak mampu break. So macam mana saya nak ni? Ini pernah berlaku kawasan support, dia tak mampu break. Kawasan resistance. Dan kini penentu dia. Sekarang gold tengah sampai penentu dia. Tapi berdasarkan yang terdekat price action ya, memang interest bullish dia sangat strong. Okay. Dan susah lah bagi saya dia nak turun. Kalau tuan-tuan dapat candle bearish di time frame H4 ni, baru tuan-tuan dah boleh sell dengan confident. Kerana di time frame H4 ni, maksudnya dia sudah reject kawasan resistance. Tapi bagi saya susah untuk dia turun balik. Kerana kalau tengok dia punya candle yang keluar ni, memang dia sangat-sangat bullish. Okay, momentum dia tu sangat strong untuk naik. Ni lepas dia berlaku engulfing tu, dia turun kejap, dia ambil buy, dia naik dan dia buat base 1, 2, 3 kena kapit dan tak mampu close di bawah kena kapit, break up buy dan dia turun naik. Ini kawasan resistance. Kalau kita tengok price action macam ni, biasanya dia akan break. Contohnya price action macam ni, dia keluar candle buy, 3 buy, dia akan break macam ni, dia akan buat sideway kejap, esok dia akan buat sideway kejap, baru dia naik atas. Macam ni boleh candle buy 3 buy, biasanya dia naik. Dia akan buat breakout. So untuk gold, lepas saya untuk dia akan berlaku breakout. Tapi apa-apa boleh jadi yang trading kita kena, kalau kita berlaku breakout buy, pastikan dia naik dulu. Dia parking dulu lah, dia buat correction. Okay, dia naik macam tu, dia turun sesendu macam tu, baru kita tunggu dia buat breakout dan dia akan naik. So breakout semula adalah kita kena tunggu dia buat at least macam pattern penurunan macam ni, bullish flag ataupun bullish pattern, kemudian dia berlaku breakout, insyaAllah dia akan retrace balik ke kawasan resistance ni, baru dia akan sambung naik. Okay, dia akan saya dan next, kalau dia naik depan ni, saya jangka dia naik sampai ke 1880 dan 1886. So kat sini kenapa saya kata dia akan naik sampai situ? Ini adalah previous support di time frame daily. Ini seperti yang kita discuss pada hari Selasa lepas, ini previous support. Jadi gold insyaAllah dia akan retest balik ni. Sekiranya dia break di time frame H4 dan juga H1. So ini momentum buy. Memang sangat-sangat strong momentum buy dia. Bearish dia tapau banyak pergerakan bearish dengan satu candle. Dan interest buy masih strong bagi saya. Dan saya hanya perlu nak tunggu dia betul-betul breakout ke atas ni. Mungkin lagi 15 minit ataupun lagi next candle H1 baru. Kalau saya nak buy pun mungkin esok lah. Okay, esok waktu petang-petang tu tengok dia naik je lah. Dan kalau tuan-tuan rasa nak lagi selamat, pastikan tuan-tuan tunggu lepas news. Dalam pukul news besok ada news penting gold kan, iaitu NFP. Jadi bagi dia cool down dulu setengah jam ke, bagi sejam lebih ke. Lepas news tu baru tuan-tuan sambung trade. InsyaAllah dia akan market akan kembali normal. Dia akan kurang buat shadow. Kadang-kadang trader gold, trader minyak pula, trader news ni, dia ingat news warna hijau, dia pergi buy. Dia pergi hold. Tak boleh. Dia biasanya news ni dia akan effect dalam 3 minit, 4 minit. Itu je. Lepas tu baru dia akan buat correction balik. Time-time tu lah kita, orang kata kalau tuan-tuan guna account yang 2 minit close, 2 minit kena open baru boleh close lah, itu bahaya lah. Maksudnya news ni kadang-kadang kita untung tu baru kita nak close kan. Kita tak tahu dah lepas 2 minit baru dia buat pullback. Maksudnya daripada untung tadi kita pergi rugi lah. Naya kita. Okay, boleh Azif? Saya dah settle raw index dulu dan gold. Jadi insyaAllah harap boleh dapat manfaat. Okay, kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di page kami MFN TV Online. InsyaAllah kita akan
baca. So, kita akan buat analisa sama-sama. Okey, seterusnya saya akan pass ke C4S untuk analisa. Okey, terima kasih banyak C4S untuk indeks dolar dan juga gola. Gola? Goli? Nak gola kan nak goli? Mana-mana C4S. Okey, Asalkan saya buka dekat tengok. ni, app tak boleh buka, saya kena buka dekat Google lah kejap Sila. Memang Google Sebab C4S. dia jadi nak share, sebab saya ada download ni. Tak apa lah. Sekejap saja tuan-tuan Hmm. Tuan-tuan pun boleh sabar kot dah. Tahan floating 3 minggu tu apa. C4S tukar kesal kan tak boleh. Bagus betul C4S. Aduh. Set kan tak boleh kan, betul tak? Siapa terasa pedas? C4S memang powerful lah. Siapa yang makan cili dia rasa pedasnya. Aduh. Aduh. Mana tadi review pula. Tak pergi saya pula yang asal pedas C4S, payah macam tu. Dan tu. Dan pula dah. Okey dah. Boleh dah sekejap So kita share screen dulu. C4S kalau dia tak buat lawak tak sah. Yalah orang penat kita buat lawak. Saya pula Lagi C4S kata sedih. lagi. Saya C4S kata, saya pula. Alright. Tuan-tuan, ni apa benda ni? Okey tak apalah. Kita type sajalah. Simple saja. So tuan-tuan nak pair mana? Kita buat GU nak? Ataupun kita buat AUD USD. Okey. So out kita buat pair out. Apa dia pula? Dah masuk pula C4S. Tak apa boleh. Okey, kita buat out ni tuan-tuan. Out. Out. Jam pula out. Tulis nanti buat. Memang. Okey, out kita buat pakai out. Alright, so ini dia pair out. Baik. Okey tuan-tuan, alhamdulillah aduh sakit tangan. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa pair out. Sakit tangan pun alhamdulillah. Dia punya syukur dia macam sikit. Dia dengar. Aduh. Okey, so tuan-tuan, yang pertama-tamanya kita tengok pair yang besar di time frame yang besar daily. Bila tuan-tuan lihat macam ni, pattern dia tuan-tuan nampak macam mana? Tuan-tuan nampak apa? Dia turun, dia berlaku satu orang panggil apa? Correction impulsif Lepas tu dia naik dalam bentuk correction. Adakah kenaikan ni dia boleh naik lagi? Okey, naik tak naik dia adalah di mana dia punya level dia di sini. Okey, di sini. Sinilah kawasan yang kuat yang dia kena pecahkan dulu. Kalau dia tak boleh pecah area sini, maka dia akan patah balik. Simple je. Okey, so macam mana? Boleh pecah ke tak boleh pecah? Sebab ini adalah level 100%. Okey, level 100%. Kalau dia tak boleh pecah, maka dia akan patah balik ke 50%. Simple. Okey, itu adalah kita lihat sini lah. Okey. Kalau dia boleh pecah level 100%, dia akan pergi ke sini. Untuk daily yang tadi, daily tau. Jauh ni. Warna dia akan naik ke sini. Kalau dia tak boleh pecah, maka dia akan patah balik. Okey. So candle sini kalau kita tengok tuan-tuan, kekuatan momentum naik tu masih ada lah. Kalau kita tengok momentum naik masih ada. Sebab ekor dia ni rejection, momentum naik memang ada. Kalau macam ni nampak ni. Ni nampak momentum naik slow betul turun. Sebab dengan body kan. Ini momentum naik masih ada. Okey. Mana lilit pula? Nampak. Okey, so kita nampak kita dah tandakan kita tukar kepada time frame yang lebih kecil. Okey. Nampak 3 white soldier. Dia nak naik. Dan kalau kita tengok dekat sini dia kalau dia close dengan body maka dia boleh pergi ke level yang lebih tinggi. Ke level yang berada di atas, nampak ni di sini satu Kalau dia close dengan ni dia boleh naik. Tapi dia kena lepasi ini dululah. Ini adalah resisten yang sangat-sangat padu. Okey, kenapa kita kata resisten tu sangat-sangat padu? Kita buka garisan. Okey, bila kita nampak keadaan dia macam ni. Tuan-tuan tengok ini resisten yang sangat kukuh. Sangat kuat. Okey. Ini resisten yang kata belum jadi. Bermaksud bila kita tengok keadaan macam ni memang dia akan naik batas.
Sebab ini dia punya apa ni panggil resisten yang tak solid. Yang ni solid Okey, so bila kita nampak macam tu, insya-Allah dia boleh naik lagi sampai atas ni. Dia boleh naik lagi sampai atas ni. Jadi untuk H4 kita tahu dia boleh naik sampai atas ni, okey. Jadi kita buat laluan kat dia. Dia boleh pergi sampai situ. Jadi kita masuklah time frame yang lebih kecil nak entry. Untuk 30. Okey. 30 kita tahu, dia boleh naik gini. Macam mana ni? Okey, bila kita tengok kat 30 ni, kalau tuan-tuan lihat, dekat sini ada beberapa ekor. Beberapa ekor-ekor ni agak bahaya ni sebenarnya. Ekor-ekor ni menunjukkan mungkin dia nak patah balik sekejap. Mungkin patah balik sekejap. Jadi bila dia patah balik sekejap, mungkin keadaan dia akan jadi macam ni. Mungkin lah kan, dia akan patah balik ke sini. Nampak ni. Ini area volume. Power dia nak naik. Mungkin juga keadaan dia. Okey, bila tuan-tuan nampak keadaan jadi macam susah ni, tuan-tuan ambil time frame besar sikit. DH1. Okey. Bila DH1, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah tuan-tuan kena tunggu candle ini. Kalau candle ini close dengan body, tuan-tuan instant lah buy. Sampai sini, okey. Kalau kita tengok pattern ni, dia masih ada lagi. Tengok continuous candle. Continuous candle. Jadi bila ada dua continuous candle macam ni adalah strong untuk dia nak naik lagi tuan-tuan. Keadaan dia akan jadi sama macam ni lah lebih kurang. Satu. Dua. Selalunya macam tu lah. Jadi untuk siapa nak instant buy, pada saya boleh buy lagi lah. Okey, tapi tuan-tuan kena ambil risiko. Kena minimizekan risiko tuan-tuan lah. Maksudnya tuan-tuan nak letak stop loss, letak bawah ni. Letak betul-betul bawah yang apa ni, kena kapit ni. Bawah macam tu. Letak stop loss kat situ. Okey, stop loss letak kat sini. Tuan-tuan buy kat situ. Kita tengok ratio dia macam mana. Cantik tak? Kalau ratio cantik boleh on. Berapa ratio dia? Sama. Sampai mana? 1:1 lah. 1:1. So tuan-tuan buat keputusan lah, tuan-tuan nak ambil risiko ke tak. Okay, dari segi apa yang kita lihat adalah pattern ni adalah pattern yang sama dan insya-Allah dia akan naik. Okay, insya-Allah dia akan naik di time frame H1. Pattern ni tuan-tuan boleh nampak banyak tempat dan pattern-pattern yang macam ni. Dua kali dia buat pattern yang sama. Okay. So tak apa ini ikut orang kata apa sih ikut tuan-tuan punya prediction macam mana. Kalau tuan-tuan rasa dia nak naik, tuan-tuan boleh instant buy. Kalau rasa dia nak turun. Okey, kena hati-hati juga sebab ini juga di sini juga resisten yang kuat juga sebenarnya. Lebih baik tunggu candle ini close dan next candle tuan-tuan buy lebih better lah. Tuan-tuan next candle tuan-tuan buy lebih better. Okey, untuk next pair. NZD USD. Okey, NZD USD. Bila tuan-tuan lihat macam ni, apa-apa pun saya kata kena tengok time frame yang lebih besar dulu lah, kita nak tengok pergerakan dia. Okey. Nampak macam ni. Okey, bila kita tengok NZD USD, oi ini pair apa ni kalau macam ni kan, NZD USD. Okey. Adakah pertamanya kita tengok trend dia? Okey, trend dia kita lihat dekat sini. Dia trend turun lah. Turun lepas tu dia naik. Dia macam tu lah. Dia turun. Tapi dia masih dalam keadaan turun lah. Tapi dia nak naik balik. Okey. Naik balik dia nak test kat mana. Nampak tuan-tuan? Area high volume area. Ini adalah area high volume area. Betul lukis-lukis je. Nampak dekat area ni kan. Ni area high volume area. Okay, bila area very high volume area, apa kita nampak adalah keadaan dia untuk nak patah balik adalah sangat tinggi berbanding dia nak naik. Betul tak? Mungkin dia nak naik dekat dalam area ni saja, lepas tu dia nak patah balik. Jadi setup yang paling sesuai adalah, okey, setup yang paling sesuai adalah tuan-tuan buka pada line chart. Tertandakan kawasan yang ini, tertanda kawasan yang terhampir dengan dia dan kawasan yang terkuat. Nampak ni? Di sinilah. Nampak ada sistem become support. Ini pun kuat, ini support yang sangat kuat. Okey. Jadi convert balik pada lilin. Candle So tu kita tahu tuan-tuan, bila keadaan jadi macam ni, bermaksud dia nak naik Zat. Dia nak naik Zat mungkin sampai area sini lah kot. Sampai area sini lah. Lepas tu dia akan patah balik. Mungkin keadaan dia jadi macam tu lah. Ni kat sini kan. Ni naik sikit. Barangkali untuk dia patah balik sangat kuat. Patah balik kat sini pun boleh. Sangat-sangat kuat.
Okay, so kita nampak, oi, ni nak naik lagi ni. Okay, sebab ni di Delhi tuan-tuan, di Delhi. Kita tengok dekat H4. Kita confirmkan dekat H4 macam mana. Ni buat 3 white soldier. Okay, 3 white soldier ni tuan-tuan kena pastikan, bukan pastikan. Sini kita ada satu dominant candle. Pastikan dia boleh break. Kalau dia boleh break dominant candle, maka dia akan test sampai sini. Simple je. Kalau dia tak boleh break dominant candle, maka keadaan dia terus dia akan turun untuk cari sini. Macam tu saja tuan-tuan. Senang je. Dia break dominant candle, tuan-tuan entry dekat sini. Kalau dia tak boleh break, tuan-tuan terus entry. Sell. So tuan-tuan letak BE, jangan lupa letak BE tuan-tuan. BE tu penting kan tuan-tuan. Okey, BE tuan-tuan letak. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana letak BE kan, kita tak pasti. Oh, ini macam mana saya nak letak BE. Okey, tak apa. Tuan-tuan letak, tuan-tuan tarik Fibo. Tuan-tuan kan dia akan patah balik, tuan-tuan tarik je Fibo. Ni cara paling senang lah kalau tuan-tuan nak letak BE. Tuan-tuan letak je dekat label-label ni. Kalau dia turun, letak je lah. Kalau tuan-tuan, ni candle ni close kan, tuan-tuan letak lah 6%. Tuan letak lah ni. Macam tu, ni BBE dia lah. Tuan-tuan boleh tandakan sini. Banyak BBE dia. Tuan-tuan tarik lah. Tarik. InsyaAllah. Dan insyaAllah dia boleh sampai sini lah. Sebab ni agak lama sikit. Tapi insyaAllah kalau dia tak boleh break dominant candle, maka dia akan terus mencari sampai bawah ni lah. Sampai ini ada punya point dia, key point dia lah. Sampai situ. Boleh kot Sibai Anam? Jelas kot? Boleh jelas sekali. Saya rasa jelas tu. Terima kasih Sibai. Setakat tu saja kot. Saya punya analisa, saya akan balik kepada sahabat saya. Okay, terima kasih Ziful atas analisa dari USD ni. Jadi saya akan sambung. Malam ni insyaAllah kita ada satu lagi setup untuk Euro CAD. So setup ni setup instant buy ni ya. So pada siapa yang cari setup ni malam ni tak berapa cantik untuk setengah pair, tapi kita kena cari jugalah sebab dalam setiap malam tu mesti ada satu pair yang insyaAllah yang boleh kita entry yang sedap. So malam ni pair pilihan saya adalah Euro CAD. So kenapa kita kena sell CAD? Kita kena buy CAD yang pertama kerana CAD dia punya interest kita kita faham pada semalam dia punya interest rate telah naik sebanyak 0.5%, jadi ada peluang untuk CAD kembali strong, kembali bullish. So untuk top down analysis kita dapat lihat sini, saya hide drawing dulu. So untuk Canadian dollar sebenarnya dia dalam satu fasa bearish yang strong dia time frame weekly, dan untuk dia sampai untuk pattern di time frame weekly ni, kalau saya tandakan, tuan-tuan dapat lihat kat sini dia pergerakan ni adalah bentuk macam ni channel ke atas ni. Okay, channel ke atas. So channel yang sebelum ni dibuat channel, sorry. Jadi saya padam, saya ambil yang channel lebih cantik lah. Gerakan yang lebih kurang macam ni. Channel tak cantik pula sebab ada shadow-shadow kat atas ni kan. So kita tandakan trendline balik. Dan kat atas ni kita boleh tanda dia punya kawasan resistance. So resistance nak ambil mana? Sebab dia bentuk macam kubah ni. Kita play weekly. Jadi kita ambil resistance lah kat sini. Dia berlaku rejection banyak kat sini. So apabila dia buat correction wave ke atas secara weekly yang banyak dan berlaku breakout sell. Dan breakout sell ni correction ni kita dapat lihat dia buat di sini daripada awal bulan Januari tahun 22, dan dia turun. So turunan dia ni bagi saya masih belum lengkap kerana dia masih belum test kawasan support. So support di weekly kita adalah di kawasan 1.22. Jauh, sangat jauh. Dan untuk yang terdekat ni, candle yang kita dapat setakat ini adalah candle rejection. So kalau minggu ni adalah minggu bearish, insyaAllah minggu depan pun dia akan jadi bearish untuk sambung penurunan. Di time frame daily pula dia buat pattern ni. So pattern yang ini biasanya kita nampak dia buat pattern megaphone ataupun pattern penurunan untuk naik. So pattern megaphone dia boleh jadi macam ni So dia boleh pergi mana-mana arah. Pattern megaphone kita tengok, okay, ni breakout, mungkin nak patah balik ni. So lagi dia breakout sell. Breakout sell, lepas tu dia turun. Ini pun yang kisah sama. Bila dia berlaku pattern sell ni di time frame daily, insya-Allah
dia kena buat penurunan. At least dia kena test lagi bawah lah. Dia ada sedikit lagi baki penurunannya ke bawah dengan berita semasa yang kita dapat. Kemudian baru dia akan sambung balik kenaikan di time frame daily. Ataupun kalau dia naik, kalau tuan-tuan akan tengok kat sini, kalau dia break bawah dia akan jadi macam ni lah. Dia akan break bawah, dia akan turun balik. Itu dia. Dan di time frame H4 memang solid untuk kita sell sebenarnya. Kerana first, yang pertama kita ada satu candle, kata candle, mother candle ni, kita tengok dalam beberapa candle bullish tak mampu break. 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle bullish tak mampu break sebatang candle bearish. Ini menunjukkan ada satu interest untuk kita sell. Untuk seller punya interest ada sangat kuat di sini. Kemudian kita dapat lihat pula yang terkini H4 ada satu candle yang masih belum close, berbaki lagi 2 jam, yang rejection interference H1 adalah bearish. Kalau tuan-tuan nak lebih confirmation yang lebih hebat, lebih mantap, tuan-tuan kena tunggu di time frame H4 close. Kalau dia close bearish, tuan-tuan boleh instant sell kerana ini satu rejection di dalam di kawasan resistance yang pertama, yang kedua di dalam mother candle, dan tuan-tuan boleh tanda Fibo kat sini. So Fibo mother candle body ke body tuan-tuan dapat lihat 100% kat situ, dan 161 adalah kita punya next target. Okay, then tuan-tuan boleh zoom ke time frame H1. Ini saya start, tuan-tuan dapat lihat di H1. Kenapa dia buat setup sell? First, saya pandang Fibo, nanti saya buka balik. Tuan-tuan tengok di dalam candle yang kita tuan-tuan tengok kat sini, dia buat base. Okay, rally, base, kemudian drop. Rally, base, drop, biasanya dia akan drop ke 100%. So kalau tuan-tuan nak sell, kalau tuan-tuan nak sell, boleh letak buy sell limit kat atas ni 13518. Stop loss dalam 30 pip ataupun nak lebih sikit 35 pip. Tuan-tuan boleh TP ke kawasan base. Tuan-tuan dapat risk ratio dia dalam 1.75. 1.75 35 pip stop loss, 61 pip TP. Kalau tuan-tuan nak entry sell. Okay, instant sell. Tapi kalau tuan-tuan tengok tadi kita buka balik time frame H4, kita tengok kita punya kotak. So kotak ni di time frame H4, dan kita dan tuan dapat lihat kat sini gerakan dia di 100% body H4 tadi. Dan kalau tuan-tuan ambil sell sekarang, tuan-tuan boleh hold lama sikit. Kalau dia jadi betul kita punya pemahaman ni, kita boleh buka dua lot lah. Satu safe entry, TP ke 100%, TP yang kedua 161.8. Stop loss dalam 40 pip tadi, kalau instant sell tadi, TP kita ke 161. So risk reward ratio kita 1.78, 1.84 nisbah 1, bersamaan dengan 46 pip stop loss. TP kita di dalam 86 pip. So level yang kita tengah bawah ni merupakan kawasan previous 161.8 ni. Kebetulan pula di time frame H1 ni ada pernah jadi kawasan support dan dia buat base breakout, ada candle carpet. So ini adalah antara key level yang kita boleh gunakan sebagai panduan untuk entry. Okay, ini pernah jadi resistance kejap. Sini support, dan jadi resistance kejap kat sini sebelum dia breakout jadi support semula. So 61.8 ni memang solid lah untuk kita NTTP berdasarkan pemahaman kita di candle carpet, dan juga kita dapatkan di time frame H1 ni ada pernah menjadi kawasan short zone. Ini cerita panjang dah lah. Ini kalau tuan-tuan nak entry, dipersilakan instant sell, dan tuan-tuan boleh layer lah bagi saya. Kalau nak solid di time frame H4 dia akan turun lagi Okay, saya buat lagi satu pair kot sebelum saya pass ke C4F. Boleh. So kita recap balik lah pada hari Selasa lepas live trade kita. So untuk minyak, alhamdulillah kita dapat alhamdulillah selesai kita profit TP kita kena TP kat sini. So apa yang kenapa kata sell kat atas tu kita recap balik. Secara kasarnya di time frame H1 ni kita dapat lihat price dia gerak secara channel ke atas. So apabila dia makin mengucuk dan dia buat satu pattern yang kita kata sebagai ascending triangle, yang menunjukkan dia punya persediaan untuk turun tu ada lama dia buat correction wave ke atas. Jadi apabila dia buat saja rejection, masuk semula ke dalam kita punya trendline, resistance trendline ni dia reject, dan dia akan jadi satu sell. Dan siapa yang entry pada
hari Selasa lepas tuan-tuan dapat lihat lah entry reward ratio kita 2:1 ataupun 200 pip stop loss 379 kita punya TP dan rejection pula di H1. Ini cerita lama, cerita baru pula, kita buka buku baru. So di time frame H1 ni sebenarnya kita dapat lihat satu lagi rejection yang berbentuk huruf W. So huruf W adalah kata double bottom. Okay, double bottom dan rejection masih naik. So untuk minyak sebenarnya kita boleh instant buy. Lepas buy dia kata sell lock, lepas saya kata buy block. Mana satu ni kita buy ni terbalik. So buy adalah kita buy ni. Soalnya tuan-tuan di bawah shadow TP tuan-tuan boleh ambil kawasan resistance previous support lah. Tuan-tuan panjang yang ni survey support ni tuan-tuan tarik panjang jauh sikit. Ini kita akan lihat pada hari Selasa pukul kena ke tak kena tu akan cerita lah. Kalau kena stop loss tak apalah. Biasanya kita punya kelemahan lah kita punya analisa. Tapi kalau ikutkan pattern yang kita nampak sini adalah ada kebarangkalian untuk dia naik. Ini kalau tuan-tuan kena TP yang kena instant buy. Tapi kalau tuan-tuan habis selamat, kita tengok dia ada satu kawasan support resistance kat sini masih belum test. Tuan-tuan boleh letak buy limit stop loss dalam 100 pip tu. Sini kurang. Lepas tu baru letak TP di atas ni. So TP kat sini. Kalau ini 2.34 ni sebuah satu. Kalau tuan-tuan nak entry lebih selamat, ni kalau instant buy dia kena SOP dia kena ambil stop loss kita di bawah previous support ni. Letak jauh sikit lah. Dalam 200 pip TP kita pun dalam 1.45 ataupun 1.50 ni sebuah satu. InsyaAllah kita punya setup akan kita lihat mulalah pada hari Selasa ataupun kalau dia lambat sikit setup dan main masih lagi floating, kita boleh akan tengok pada hari Khamis minggu depan ya. Okey, untuk minyak ini pendapat saya. Lepas saya kata buy, first momentum buy kuat, the strong, the break urut W. Nak lebih macam selamat, nak lebih selamat, tuan-tuan pastikan dia rejection semula di 121. Kalau kena stop loss ni, tuan-tuan entry buy, cara pula entry buy peluang dekat 121.3. Kerana ini kalau dia jadi stop loss ni maksudnya pemahaman kita ataupun kita punya setup di time frame ni tidak solid, tidak dapat. Mungkin dia akan retrace balik ke 121.21 kat situ, 112.21 kat sini dia akan patah balik insyaAllah. Dua point yang jadi buy. Boleh je faham Boleh, mantap. Jadi minyak saya dah selesai. Jadi saya akan pass mula kepada C4F. Takut beliau nak sambung ataupun beliau dah letih nak tidur, kita stop. Okey, saya bagi satu lagi pair lah Sebab katanya tu saya kena bagi satu pair lagi. Alamak. Okey, tak apa, untuk kawan-kawan semua saya bagi juga GU kan. Apa, kita ni share pendapat sebab tak ada masalah, tak ada yang salah, tak ada yang betul kat sini sebenarnya. Betul pendapat, okey. So macam biasa kita gunakan teknik yang sama saya buat tadi. So kita nak tengok pattern dia dulu. Kita tengok pattern dia. Okey, ni di daily tau. Jadi apa boleh kita buat adalah kalau tuan-tuan tengok ini ada impulsif. Ini impulsif betul-betul sama dengan area impulsif turun, nampak sebab macam berulang macam berulang. Nampak betul dia turun. Impulsif dia turun sini, dia naik sini. Uish. Macam berulang nampak macam nak turun pun. Macam berulang Okey, tak apalah. So bila kita tengok macam ni tuan-tuan, kita zoom balik ni saja. Saya tengok untuk ni jelah mampu tuan-tuan. Jadi bila jadi macam ni kita buat garisan. Nampak tak? Bila buat garisan, apa yang kita dapat adalah di sini resisten dia belum cukup kuat. Maka dia akan cari support di sini. Simple sajalah. Support and resistance. Okay. So support dia akan cari kat situ. Okay, macam mana? Ni kita faham maknanya dia akan turun lah. Dia akan turun ke paling busuk masam. Paling busuk masam 50%. Iaitu di area sini. Kita tanda area masam dia. Okay, bila tanda area masam kita delete. Okay. So area sinilah insyaAllah dia akan turun. Jadi tuan-tuan turunkan ke time frame yang lebih kecil untuk confirmation. Okay. Nampak ini very high volume area dan area sini kita tukar juga pada line chart. Kita confirmkan sekali lagi betul tak? Ini support yang belum lagi ditest dan sangat solid. Ini adalah area di mana high volume area high volume area. Maknanya area ini sangat cantik. Okay, so kita tengok dekat sini pun adalah resistor yang belum kemas
Jadi dia akan cari support dulu. Okay, so nampak kita punya disokong. So kita entry DH1 pula lah. Okay, bila DH1 tuan lihat pergerakan dia macam ni, okay, dia cuba nak break dominant candle. Okay. Dan bila kita lihat pada line chart, maka ini adalah resisten yang belum solid. Okay. Maka mungkin dia akan naik dan dia akan test ke bawah lah. Mungkin dia tak akan sampai, dia akan turun. Okay, jadi apa yang perlu dibuat adalah tuan-tuan, okay, macam ni. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah untuk di H1. Okay, tuan-tuan tengok support tadi. Okay, tukar balik pada line, sorry. Kita tengok resisten ni belum lagi solid. Tuan-tuan tandakan. Tandakan dengan tanda purple. Tukar balik kepada lilin. Angkat balik kepada atas ekor dia. Okay, nampak? Macam itulah. Okay, so insyaAllah tuan-tuan, insyaAllah ni kena kemas sikit. Kalau tuan-tuan confident dengan apa yang saya beritahu ni, so dari segi apa kita perhatikan adalah kalau siapa ada duit banyak, dia boleh turun entry dan tarik sampai sini lah untuk TP dia sangat jauh. Stop loss dia letak atas pada ni. Nampak atas pada candle apa ni? Okay. Atas kalau total letak atas ni pun tak apa, tapi tak apa, tak payah tinggi sangat. Letak je agak-agak atas macam ni, lebih kurang ni. Kena kapit atas pada kena kapit tu, insyaAllah. So dia akan bermain di sini tapi dia tak akan sampai ke sini sebab resisten ni belum lagi solid. Dia akan main dan dia akan turun. Tapi tuan-tuan kena berhati-hati sebab apa saya berhati-hati, pastikan BE tu jangan lupa. Itu saja. Pastikan BE tu jangan lupa. So BE tu nak letak kat mana? BE tu tuan-tuan yang pertama letak 50% lah. BE kita berwarna kuning. Letak 50%. Nombor 2, tuan-tuan letak macam biasa 161.8%. 3, tarik BE tuan-tuan. Tarik BE tak rugi. Nampak? Ini semua BE yang tuan-tuan kena tarik. Nampak area sini, ada dalam ni pun BE. Dan ini adalah dia punya TP. Allah. Okey, nampak? Macam itulah pergerakan dia, insyaAllah. Apa yang saya boleh jangkakan adalah dekat sini pun dia dah start turun dah. Okey, so untuk GU. Boleh Sifan? Boleh cakap boleh. Okey, so saya rasa setakat tu sajalah Sifan untuk kita pada hari ini. InsyaAllah orang kata yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala Sifan. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua. Terima kasih kepada siapa yang menonton live pada hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih, semoga anda berjaya dalam bidang trading. So kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.